أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kembali pada pagi ini untuk kita menyambung yaitu majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Kitabul Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, atau yang lebih dikenali dengan nama Arba'in An-Nawawiyah, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada 676 Hijrah, yang memuatkan sejumlah 42 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencakupi pelbagai perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Yang barang siapa mempelajarinya, maka sungguh ia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, dan itu merupakan di antara wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang sangat agung, yang kita perlu pelajari dan mengambil faedah daripadanya untuk kita amalkan di dalam kehidupan. InsyaAllah dengan itu akan memberikan kebaikan dari sudut pemahaman dan peningkatan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan kecintaan yang lebih dalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki yaitu Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10, yaitu hadis yang berkaitan dengan baik dan halal, tayyib dan halal, dan kaitannya dengan doa seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita dan mengajar kita bahawa doa adalah merupakan ibadah yang sangat agung, dan doa itu di antara asbab diterima di sisi Allah Taala sangat berkait erat dengan perkara yang halal, yang baik, iaitu yang berkaitan dengan makan minum khususnya, dan hal-hal yang lain. Adapun halal yang lawannya adalah haram, dan sungguh hadis ini sangat berkait erat dengan hadis yang ke-6 sebelum ini, iaitu hadis yang berkaitan dengan sabda Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umura mustabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas, ila akhir hadis, dan telah berlalu penjelasannya. Baik, mari kita dengar tentang hadis ini yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ke-9 juga sebelum ini diriwayatkan daripada beliau radhiyallahu anhu, yaitu yang menjelaskan tentang
Ya, laksanakan perintah, ya, jauhkan larangan dan jangan banyak bertanya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibatin ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi ya rabb, ya, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Baik, hadis ini adalah hadis yang sangat terang dan jelas yang datang daripada yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang telah berlalu penjelasannya, di mana ya kita telah jelaskan yaitu ya, tentang ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Nabi SAW yang namanya adalah Abdul Rahman ya, Sakhr bin Sakhr Ad-Dawsi At-Tamimi ya, radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada 5,000 hadis. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tayyibun." Sesungguhnya Allah itu dia baik. La yaqbalu illa tayyiban. Dan Allah Taala tidak akan menerima sesuatu ya kecuali yang baik. Wa innallaha ma'aral mu'minin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada semua kaum mukminin. Ya, bima amara bihil mursalin, seperti mana Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah ya, yakni dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh, amal-amal soleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian Nabi SAW sebut pula dalil yang kedua, firman Allah, wahai orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan yang kami berikan kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Summa zakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang ya, keadaan seseorang yang telah lama bepergian, yakni dalam bermusafir. Lama dia bermusafir dalam perjalanan. Ash'asa aghbar. Ya. Keadaan orang yang bersafir itu bagaimana? Rambutnya kusut. Ya. Yamuddu yadaihi yamuddu yadaihi ila sama. Ya. Kemudian dia angkat tangan dia ke langit, mengadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Maksudnya apa? Untuk berdoa kepada Allah. Ya, dia sebut ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia minta doa kepada Allah, sungguh-sungguh dia. Tapi wa mat'amuhu haram. Ya. Tapi ya, sedangkan makanannya adalah dari haram. Ya, dari sumbernya atau zatnya haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya al-libas haram. Wa ghuziya bil haram, pakaiannya haram ya, dan diberikan kecukupan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lah. Maka bagaimana doa dia itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim ya, pada nombor 1015. Okey. Allahumma shayban. Semoga Allah memberi manfaat terhadap hujan yang Allah turunkan pada awal pagi. Baik, hadis ini sungguh
membawa faedah yang sangat agung, menjelaskan tentang urusan makan minum seorang muslim. Dan agama Islam mengatur kita dalam seluruh perkara lengkap. Bukan hanya diatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya diatur hubungan kita sesama manusia, bahkan diatur urusan kita secara individu dalam pelbagai jurusan. Di antara jurusan yang paling besar, di antara yang besar juga adalah hal berkaitan makan minum manusia. Kerana hidup kita ini basic needs, keperluan paling asasi untuk kita melangsungkan kehidupan kita adalah dengan makan dan minum. Makan minum sejak kita berada di dalam kandungan lagi dah makan, dah minum, betul kan? Dibekalkan oleh ibu kepada janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Dilahirkan, dia mula menyusu. Begitulah dia membesar, lama-lama dia pun boleh makan, makan yang pelbagai, minum yang pelbagai sampailah saat ini. Dan makanan dan minuman itu adalah kurniaan daripada Allah, rezeki. Tetapi Allah memberikan garis panduan bagi seorang mukmin. Makan dan minum itu ada kriterianya. Dan sebelum Nabi SAW memasuki perbahasan dan penjelasan kriteria garis panduan yang berkaitan dengan makan dan minum, Nabi SAW memulakan dengan menyebut iaitu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Allah itu dia maha baik. Allah itu dia Rabb yang menyukai kebaikan. Kerana Allah itu dia baik. Apa baik maksudnya? Allah itu dia maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Allah dia memiliki sifat-sifat kemuliaan, kesempurnaan. Allah itu dia menyukai perkara yang baik kerana Allah dia adalah Rabb yang maha sempurna, tidak sama dengan makhluknya, tidak menyukai perkara-perkara yang dilarang. Kerana Allah memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang disyariatkan. Yang semua perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang melakukannya. Jadi Allah sekali-kali tidak akan menerima kecuali yang baik. Yang baik itu apa maknanya? Yang baik itu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala menerusi lisan Nabi SAW. Sama ada dia datang menerusi wahyu, yakni Al-Quranul Karim, atau yang datang daripada lisan Nabi SAW, yang berupa hadis-hadis. Maka kedua-duanya adalah wahyu. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu daripada hawa nafsunya, melainkan dia adalah wahyu. Jadi wahyu dia adalah panduan kehidupan. Jadi perkara yang pertama menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha besar, yang tersimpul padanya dalam Asma al-Husna. Jadi nama-nama Allah Ta'ala merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang maha tinggi. Jadi Allah Ta'ala dia bebas daripada segala aib, segala kekurangan, segala keburukan dan apa saja yang ada sifat itu adalah kepada makhluknya. Baik. Itu yang pertama, menunjukkan betapa pentingnya hal yang akan disampaikan setelah menyebut tentang Allah Ta'ala dari perkara yang telah dinyatakan ini. Baik. Jadi faedah yang seterusnya adalah Nabi SAW menyebutkan. Jadi hadis ini sebenarnya ada 2 bahagian. 3 bahagian. Satu bahagian mula-mula menyebut tentang kebesaran Allah SWT. Allah Ta'ala dengan sifatnya yang maha agung. Iaitu Allah dia baik dan dia menyukai perkara yang baik. Dan perkara yang baik ini semua telah ditetapkan, diinformasikan kepada kita oleh Allah Ta'ala sendiri. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Yang baik adalah perkara yang mendatangkan manfaat bagi kita bila kita melakukannya. Itulah perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bermula daripada akidah sampailah kepada hal yang disebut dalam hadis ini, iaitu tentang makan minum. Adapun lawan daripada perkara yang baik itu adalah perkara yang buruk, perkara yang haram. Dan kedua-duanya ini telah kita ulas dalam hadis yang ke-6. Baik. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua adalah ucapan Nabi SAW, iaitu dengan mendatangkan ayat Quran, 2 ayat Quran. Dan daripada 2 ayat Quran ini kesimpulannya adalah hal yang berkaitan dengan rezeki, iaitu makanan, makan dan minum. Jadi daripada 2 ayat ini adalah kesimpulannya, iaitu perintah Allah Ta'ala kepada kita agar
Ya, makan daripada makanan yang baik-baik. Ya, makanan yang baik-baik. Ya, jadi Islam mengatur kita tentang urusan makanan. Ya, makanan yang baik-baik itu maknanya apa? Yaitu halal. Ya, halal dan baik. Baik maknanya halal saja tidak cukup. Dia mestilah halalan thayyiban. Thayyib, baik. Halal, baik, suci, bersih. Ya. Halal pada makanan itu dan halal bersih ya pada penyediaan makanan. Halal pada sumber makanan itu, contoh ya, contoh apa? Kita nak makan nasi. Nasi itu adalah daripada beras. Ya, betul kan? Jadi nasi daripada beras. Dan halal di situ ya adalah pada zatnya. Beras itu adalah zatnya, halal dia. Ya, tetapi harus dilihat juga daripada usahanya. Ya, dia dapat duit itu untuk membeli beras tu daripada mana? Kalau duit daripada yang haram, maka makanan tadi menjadi tidak baik. Ya. Makanan itu halal zatnya, tapi cara mendapatkan ya, wang untuk membeli beras itu daripada sumber yang haram, maka haramlah dia. Ya, beras yang baik tadi bertukar menjadi tidak baik. Ya, jadi baik itu diukur daripada menurut syariat daripada zatnya dan daripada usahanya. Beras kita sebutlah zat, ya, maka dia suci, bersih, halal. Ya, usaha untuk mendapatkannya, ya, adakah menerusi jalan curi atau membelinya dengan wang haram, wang daripada rasuah, wang daripada judi, wang daripada interest, riba, maka bertukar dia menjadi ya makanan yang rezeki yang buruk, yang haram, sebab sumbernya haram. Ya. Begitu juga cara pula. Yang tadi zatnya, usaha dan cara untuk menyediakan makanan. Ya. Adakah mengikut ya prosedur kesihatan, higienik dia, bersih ke tak, basuh atau tidak, dan begitulah seterusnya. Jadi ini adalah hal yang berkaitan dengan penyediaan makanan, sumbernya, zatnya. Ada makanan, rezeki, makanan yang memang zatnya sendiri dah haram. Seperti apa? Babi. Ya. Walaupun dibeli babi itu dengan duit yang halal. Ya. Jadi halal tak babi itu untuk dimakan? Kita beli dia dengan duit kita. Kita kerja bukan main lagi. Ya. Kerja kita sebagai pekebun. Jual nenas, macam-macam lah. Daripada duit tu kita pergi beli babi. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Zatnya itu diharamkan. Babi, arak dan sebagainya. Jadi camkan ni. Jadi zatnya, usahanya, cara penyediaannya, maka hendaklah halalan thayyiban. Maknanya apa? Halal, nombor satu. Ya, suci, bersih, thayyib. Baik. Ini kaedah yang sangat penting. Jadi hadis ini juga memberi faedah, iaitu menjelaskan tentang ya betapa wajibnya kita sebagai umat Islam ya prihatin terhadap makanan. Ya, kerana apa? Hadis ini menyebut makanan itu ada kaitan dengan ibadah. Ya, sebab apa? Makan, minum yang masuk ke dalam jasad kita ini, ya, dia akan membentuk kepribadian. Dia akan menjadi darah daging kita. Dan dia akan membentuk anggota kita daripada kecil sampai besar. Bayangkan kalau tubuh badan kita dimasukkan dengan barang yang haram sejak daripada kecil sampai sekarang, maka akan timbullah sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Sebab apa? Dia memberi kesan. Kesannya yang paling utama adalah kepada hati. Ini kita telah lihat sebelum ini hadis yang ke-6. Ya, dalam hati ada segumpal darah, ada seketul daging. Itulah hati. Dan hati itu akan terkesan jika yang masuk padanya adalah perkara haram. Maka sebab itulah hati itu terkena penyakit. Penyakit apa? Hati yang mati atau hati yang sakit. Jadi penyakit hati ini datang daripada dua jurusan. Iaitu ya perkara yang zahir, menerusi makan minum yang disuapkan ke dalam mulut kita, dan juga hal yang berkaitan dengan penyakit batin, iaitu tidak mengenali Allah. Ya, dengan ya, peringatan nasihat daripada qala Allah wa qala Rasul. Jadi hendaklah kita berhati-hati dengan makanan. Jangan asal makan, jangan asal beli. Ya, sebab Nabi SAW telah memperingatkan kita menerusi ayat Al-Quran. Ya.
Walaupun memang Allah Ta'ala menjadikan apa yang di bumi ini untuk kita manfaatkan, tapi ada garis panduan. Ingat, perkara yang Allah Ta'ala halalkan itu tak terhitung banyaknya. Perkara yang Allah larang sedikit. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam surah, ya surah contohnya, ya Allah halalkan kepada kita banyak. Ya, dalam Quran Allah sebut, ya ayuhan nas kulu ma fil ardi halalan tayyiban. Ya. Wahai sekalian manusia, makalah ya benda-benda yang halal, yang baik dari apa yang ada di bumi. Benda-benda yang baik. Sebab di bumi ni banyak benda yang baik, banyak sangat, tak terhitung. Nak makan apa saja, semua. Ya, kecuali beberapa perkara saja yang dilarang. Ya. Ayat lain Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, wahai orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Ya, jadi Allah sebut, Allah perintah makan yang baik-baik. Ya, yang baik-baik ni banyak, yang tak baik itu sedikit. Dan ia merupakan ujian bagi kita. Ya, yang sedikit itu. Ya. Jadi Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith ni apa? Contoh, iaitu arak, ya, judi, itu perbuatan. Ya, begitu je babi. Tapi hairan juga. Ya, babi ni dia kalau ikut logik dan pengalaman, dia sebenarnya baik. Betul kan? Babi baik tak? Ya, daging babi. Islam larang memakan babi. Ya, bukan kerana dia tidak baik atau tidak sedap dimakan. Sebab ternyata majoriti orang kafir makan babi. Macam-macam resepi dia buat, sedap bukan main kalau kita tengok. Betul kan? Selera dia makan. Kemudian orangnya sihat-sihat, panjang umur lagi. Bahkan cerdas lagi. Bahkan menguasai dunia lagi. Cuba lihat. Negara-negara maju. Orang kafir. Maju kan? Orang Amerika. Maju tak dia? Kuasa besar dunia dia. Cerdas. Sehingga orang Islam hantar anak-anak dia belajar ke universiti di Amerika. Orang Jepun cerdas tak? Cerdas. Harian makanan dia siang malam makan babi. Macam kita lah siang malam makan daging ayam. Orang Jepun panjang tak umur dia? Panjang. Ya, sihat. Orang Jepun tengok kurus-kurus, sihat-sihat badan. Ya. Makanan dia apa? Yang mendominasi, teras utama dia di samping nasi, daging babi. Ya. Sedap daging babi, sedap. Macam juga kita seperti umpama kita makan daging lembu, sedap. Ya, macam-macam resipi dia buat. Kalau tengok tu dalam resipi-resipi dalam YouTube tu, bukan main lagi, dia slice, dia cut. Cantik dia buat. Enak sekali, nampak? Betul kan? Tapi kita, orang Melayu khususnya dah didoktrin, haram babi. Berjaya je. Orang Islam ni dengan syariat yang satu ni. Jahat macam mana pun dia tak nak makan daging babi. Dia nak yang halal juga. Tu menakjubkan. Sebab dah jijik pada dia. Jangankan nak makan daging babi tu jijik, tak mau dia. Ya. Tengok lori babi depan kereta dia pun dia jijik. Tak nak duduk belakang lori babi. Terus pintas lori tu. Kalau pergi zoo tengok babi, babi tak nak tengok dia. Ataupun babi berkeliaran di rumah dia, babi. Macam contoh apa? Menegatifkan. Padahal babi tu tak salah apa-apa, dia makhluk Allah. Ya. Jadi kalau dilihat dari sudut akal logik manusia, babi tu dia baik, elok, thayyib. Ya. Bahkan kita sebut sebelum ni, babi tu yang paling banyak manfaat. Dari sudut apa? Ilmu perubatan, tak ada satu pun badan dia yang tak digunakan. Jantung dia pun boleh pakai. Ya. Kulit dia buat gelatin. Dia punya vaksin banyak pakai dia. Ya. Serum apa, vaksin dan sebagainya. Tu. Kulit dia, silat-silat kasut yang kita pakai tu kulit dia, kulit babi. Bulu dia buat brush. Ya, apa yang tak dibuat? Placenta dia macam-macam, semua digunakan. Masya-Allah. Ya, itu dalam ilmu perubatan, dalam ilmu farmakologi, ya, dalam ilmu apa lagi? Kosmetik, makanan. Sehingga ya semua pemerintah Islam terpaksa buat sijil halal. Untuk nak pastikan makanan tu bebas daripada elemen babi. Masya Allah. Tapi kenapa Allah Ta'ala mengharamkan dia? Padahal dia baik kalau ikut neraca akal. Sebab apa? Majoriti penduduk dunia makan babi. Orang kafir. Tak payah tengok jauh-jauh lah, tengok orang dekat kita.
Kan? Orang asli yang tak beragama tu babi makanan dia. Ya, orang kafir seperti orang Cina makan babi dia. Tu makanan utama dia. Pergi pasar dia tengok babi tergantung aja. Betul kan? Sebab dia sedap. Memang sedap. Ya, tetapi dilarang. Ada perkara yang Allah larang. Ya, tidak diketahui sebab dia. Jadi dia perkara taat budi. Sami'na wa ata'na. Jangan banyak tanya macam sebelum ni, kasratus soal. Ya. Walaupun ada orang buat kajian kata babi ni ada cacing itu, cacing ini. Ya. Kalau itulah benar cacing itu memberikan ya mudarat, tapi cuba lihat. Orang kafir sampai sekarang hidup je dia panjang umur lagi pada kita. Ya. Cerdas-cerdas semuanya. Ya. Masya-Allah. Jadi di situ adalah hal yang berkaitan dengan taat budi. Sesuatu yang Allah Ta'ala rahsiakan daripada kita. Jadi babi ni Allah jadikan ujian buat orang Islam. Ya, maka ada bila Allah sebut dia tak baik, maka tak baiklah. Walaupun tak dapat dibuktikan oleh eksperimen. Ya, ada sesuatu yang tak diketahui. Sebab cuba lihat orang-orang yang makan babi, daripada mereka pun masuk Islam juga. Padahal mereka telah bergelumang dengan perkara maksiat lama sekali. Tapi masuk Islam, maknanya hatinya ada masih sekelumit keinginan untuk mendapat kebenaran. Ya, tapi ada perkara yang Allah haramkan memang boleh dianalisa. Boleh dilogikkan dengan akal. Ya, contoh tentang arak dan judi. Memang ini kalau agama tak menjelaskan pun, ya, pengalaman manusia juga dapat membuktikan bahawa ini adalah perkara buruk, tak elok. Sebab dia merosak tatanan peribadi dan masyarakat. Ya. Tapi kalau dalam bab babi ni, kalau orang kafir tanya kita, kadang-kadang payah juga kita nak explain. Cuma kita boleh buat perumpamaan beginilah. Ya, kenapa Islam melarang kamu makan babi? Padahal babi itu dia abundance, a lot. Ya, tak pernah pupuh daripada dulu sampai sekarang. Bahkan Allah jadikan babi itu sangat menakjubkan. Bila dia beranak, anak dia banyak. Populasi dia banyak. Ya, cepat membiak dia. Senang bela istilahnya. Macam bela ayam daging tu. Ya. Nampak tak? Jadi, ya, macam mana kita nak logik? Tak boleh. Ya, jadi macam mana nak jawab? Taat budi. Orang kafir tak faham taat budi. Ini Allah perintah, terima je lah. No, they want justification. Barangkali, ya, kena fikir. Ini kena ada kecerdasan, ada logi yang Allah kadang-kadang ilhamkan pada seseorang. Dia contoh beginilah, macam kita ikut undang-undang jalan raya. Betul kan? Bila sampai lampu merah, kita berhenti. Betul kan? Kalau langgar apa jadi? Langgar sama ada accident atau didenda. Tapi bila malam, sunyi sepi satu kereta, tak ada kita seorang je memandu. Tiba-tiba lampu merah, kita berhenti tak? Berhenti, betul kan? Sebab nanti kalau langgar, kena denda. Sebab apa? Depan tu ada kamera. Kalau yang tak ada kamera, ya, barangkali dia akan guna budi bicara dia. Tapi bagi orang yang berdisiplin, tetap dia tunggu. Itulah. Itu kan tak masuk akal. Lampu merah, jalan sajalah. Tapi dia berkaitan dengan undang-undang. Tak ampuni. Macam Allah perintahkan kita. Walaupun sedap daging babi itu. Teringin nak makan. Ya. Ini cabaran yang paling besar bagi siapa ni? Bagi kita, Alhamdulillah lah. Sebab kita lahir sebagai seorang Muslim. Dah diajar sejak kecil lah. Babi haram. Babi haram. Sebab tu di antara binatang yang kita benci, tak suka adalah babi. Yang kedua adalah anjing. Padahal dua-dua tu tak bersalah. Dua tu makhluk Allah. Kalau kita jumpa babi, anak babi contohnya, accident, kaki patah depan kita. Kita hendaklah turun tolong dia. Babi tu haram dimakan saja. Tapi dia sakit, ya, maka ada hak untuk dia dirawat. Kalau kita mampu ambil dia ataupun letak tepi jalan. Ataupun kita ambil kain, balut-balut kaki dia pun minyak gamak sikit, kau jalan babi. Itu dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi kita salah konsep. Bila sebut babi, cari kayu nak baling, nak halau. Padahal tak ada salah apa-apa. Dia macam juga anjing. Kita dilarang bela anjing. Kecuali ada sebab nak jaga ladang, nak jaga kebun. Ya. Tapi kalau ada sebab, jangan bela anjing. Sebab apa? Nanti hilang pahala. Ya. Tu. Jadi, ya, Islam ajar kita tentang hal tersebut. Tapi salah orang Islam ni persepsi dia sehingga nampak babi je dia mencemooh. Ya. Mengutuk, menghina babi. Babi. Sehingga dia sebut, perangai kau macam babi. Nampak tak? Tak boleh buat begitu. Jadi di antara dua haiwan yang didiskriminasi oleh umat Islam, yang tak sepatutnya, yang Allah ajar,
Ya, babi itu cuma tak boleh makan. Ya, bukan untuk dibenci dia, dipulaukan dia, bukan. Yang sepatutnya kita ambil pelajaran daripada seekor babi. Tengok, malu pada babi. Ya, Allah perintahkan kita jadi manusia yang bermanfaat. Kamu lebih teruk daripada babi. Tengok, babi sangat bermanfaat pada manusia. Nampak tak? Ya, manusia mana? Kafir. Allah beri rahmat pada orang kafir itu menerusi seekor babi. Allah bagi rahmat kepada kita selain daripada baik babi. Masya Allah. Jadi mereka bertanya tentang arak dan judi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Ini Allah terangkan. Ini masalah yang ta'abudi. Allah perintah. Dan ada logik yang boleh kita lihat. Ada bukti. Tak payah eksperimen yang ini. Tapi kalau babi tadi perlu ada eksperimen. Itu pun masih lagi boleh dibantah. Ya. Sebab apa? Manfaatnya sangat banyak. Tapi disebabkan dia adalah perintah Allah, kita sami'na wa ata'na. Dan kita sebut tadi cabaran bagi orang yang makan babi ni siapa? Bila dia dah masuk Islam. Nak tinggalkan tu. Senang tak? Dah dia kecil besar. Sampai besar dengan disajikan makanan itu. Tapi lihat betapa orang kafir bila dia masuk Islam, dia boleh tinggal tu. Immediately. Menakjubkan. Yang kita ni dah Islam lama, sulit nak tinggalkan maksiat. Ya, sulit nak tinggal judi, sulit nak tinggal rasuah, sulit nak tinggal riba, sulit nak tinggal yang mendedahkan aurat. Ya, Masya Allah. Ini ujian. Ya, beruntung bagi orang-orang yang masuk Islam, Allah berikan dia kemudahan untuk dia beramal. Walaupun di awalnya sulit. Dia sulit untuk apa? Melakukan yang kita biasa lakukan, iaitu solat dan sebagainya. Tapi dia Allah mudahkan untuk meninggalkan perkara yang haram. Arak dia boleh tinggalkan on the spot. Judi dia boleh tinggalkan on the spot. Ya, makan babi dia boleh tinggalkan on the spot. Perkara-perkara haram dia boleh tinggalkan on the spot. Ya, ketika itu dia menghadapi cabaran sangat besar dari ahli keluarga dia. Betul kan? Ahli keluarga dia, mak dia, ayah dia katakan masih kafir. Dia dah Islam. Bila duduk bersama keluarga kan payah. Nak kena ada dapur yang berbeza. Bukan dapur lah, dapur sama. Alat nak guna masak tu berbeza. Pinggan. Ya, sebab pinggan mak dia letak babi sekutu lah. Nampak? Jadi nak kena samak dan sebagainya. Ya, itu kalau yang mendapat begitu. Masya Allah. Jadi mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ila akhir ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Ya. Jadi pada kedua-duanya itu terdapat dosa besar dan bermanfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Ya. Setiap kejadian Allah ni, walaupun dia mendatang mudarat, tetap ada manfaat. Macam babi tadi. Banyak manfaat dia. Bukan sedikit dia, banyak. Kalau arak dan judi, sikit manfaatnya pun dah diharamkan. Tapi babi banyak manfaat pun Allah haramkan juga. Sebab apa? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ya, jadi mudah jawabannya adalah Allah jadikan babi itu sebagai ujian bagi kita. Ya, kita hendak taat atau tidak. Ya, sebab dia termasuk dalam yang diharamkan. Ya, walaupun dia baik, tapi dia diharamkan. Jadi kaedah halal ni maksudnya apa dia? Halal iaitu dia diizinkan oleh Allah. Allah mengatakan dia halal. Kemudian dia mesti baik. Kalau halal saja baik, tak ada, tak juga. Dia mesti baik, mendatangkan manfaat. Dan dia mesti suci, bersih. Bersih dan suci. Ya. Terutamanya orang-orang yang terlibat dalam penyediaan makanan. Yang bekerja di restoran, di hotel, kedai makan. Ya, pastikan kamu menunaikan hadis ini. Kerana kewajipan terjatuh di atas bahu-bahu kamu. Begitu juga isteri yang berada di dapur. Hendaklah memastikan makanannya adalah halal, suci, bersih, hygienik dia panggil. Sehingga ilmu pengurusan moden yang memperkenalkan satu sistem. Sistem apa? Iaitu contoh GMP, Good Manufacturing Practices. Halal certificate. Ya, kemudian hazard, ya. Iaitu HACCP, itu international standard. Siapa belajar pengurusan makanan dia tahulah. Kemudian MESTI, bukan MOSTI. MOSTI itu Ministry of Science, Technology and Innovation. Ini MESTI. Jadi kita orang yang sensitif dengan makanan ni, bila kita nak beli makanan, terutamanya makanan yang di pack, packaging, food, ataupun kita pergi ke restoran, pastikan nombor satu kita tengok tu. Itu sebagai guideline kita. Ya. Kita berterima kasih pada pihak-pihak yang telah mewujudkan sistem ini. Ya, kalau kita pergi ke RNR, contohnya kita akan lihat halal certified. Kemudian ada MESTI. MESTI itu adalah sijil yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Maknanya approved, gazetted.
dia punya hygienik dan sebagainya. Kalau kita beli makanan dalam packaging, kita lihat di situ ada HACCP. Ya. Kita ada ISO 9001. Ya, ada pula dia kata apa? MESTI. Ada pula GMP. Itu bagus, mumtaz. Sebab apa? Kilang tu memastikan ya piawaian makanannya diurus daripada A sampai Z, daripada raw material, processing, packaging, transportation, logistik, semuanya comply dengan syariah requirement. Ya, dan juga international standard. Ya, walaupun barangkali kilang tu adalah kilang orang kafir, tidak ada masalah. Kenapa? Bila ada sistem itu, dia ada pegawai. Contoh kalau halal, dia mesti ada satu pegawai syariah. Orang Islam, dia tu yang akan pantau supaya comply dengan requirement. Jadi jangan ragu-ragu. Maka ya, ianya satu perkara yang bagus. Baik. Jadi itu secara ringkas tentang betapa wajibnya kita menjaga tentang makan dan minum. Kemudian Nabi SAW bagi kesan, apa dia implikasi kalau kamu ya makan atau minum daripada ya sumber yang haram dengan cara yang haram. Apa akibat dia? Nabi SAW beri satu case. Ini istilahnya case study, real example. Dan real example ni adalah real example yang very extreme. Maknanya case yang kemuncak. Sebab apa? Iaitu dia sedang memohon kepada Allah. Doa ni adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Dan doa ini sangat dimustajabkan, segera dimustajabkan oleh Allah Ta'ala menerusi beberapa jalan. Salah satunya, the most highly effective mustajabnya doa adalah orang yang sedang bermusafir. Orang musafir bila diangkat, Allah pasti akan tunaikan. Cepat. Jadi Nabi SAW bagi contoh di antara tempat yang sangat mustajab doa adalah orang yang sedang dalam permusafiran. Ya. Contoh apa lagi tempat yang mustajab doa? Hujan. Ya. Jadi hujan di sini tak bagi contoh. Sebab apa? Itu Wallahualam. Tapi kalau kita boleh bagi pandangan, sebab hujan jarang berlaku di negara Arab. Betul kan? Setahun sekali je. Atau 2 kali setahun. Sekali hujan, banjir terus. Banjir dia haram. Contoh, kita hujan tiap-tiap hari. Ya, seperti pada bulan 7 ni. Bulan 12, tiap-tiap hari hujan. Allah turunkan nikmat. Pagi hujan, petang hujan, malam hujan, tengah hari hujan. Ya, klimaks dia boleh ya mengakibatkan banjir. Sebab itu Nabi SAW ajar kita berdoa. Ya, ketika hujan turun doa, ketika hujan berhenti pun berdoa. Ya, ketika hujan lebat kena berdoa supaya hujan tu turun ya dan mengalir di tempat lain. Jangan menetap di tempat kita, nanti jadi banjir. Tu ada doa ni. Ya, jangan lupa. Jadi Allah turunkan hujan ni sebagai rezeki, sebagai nikmat untuk kita menambah pahala. Betul kan? Hujan menjadi pahala. Ni banyak pahala dapat ni. Kita berdoa, hidup sunnah ni. Maka hidupkan sunnah tu. Kita dah sebut berkali-kali. Baik. Jadi Nabi SAW bagi contoh ya seorang lelaki ya, zakara rajula yutilu safar. Lama dia bermusafir. Ya, panjang bermusafir dia. Pemusafiran dia bukan 1 hari 2, barangkali panjang. Ya. Ash'asa akbar. Ya, tapi musafir ini peribadi dia. Nabi SAW sebut peribadi dia dulu, rambut kusut berdebu. Maknanya tunjuk lama dia bermusafir di padang pasir tu. Kemudian dalam pemusafiran tu dia berdoa kepada Allah. Minta hajat kepada Allah apa yang dia nak. Sebab tu doa ni hanya boleh dipanjatkan kepada Allah. Tak boleh selain kepada Allah. Faham? Dan doa hendaklah langsung kepada Allah. Ya, tak boleh minta sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Ta'ala kepada makhluk. Barang siapa yang palingkan sesuatu yang kita minta itu hanya Allah Ta'ala saja yang boleh mengabulkannya, maka dia musyrikun kafir. Kafir, musyrik dia. Kita dah sebut. Ya, minta kepada Allah ni ya, yang Allah saja boleh menyempurnakannya, maka tak boleh dipalingkan kepada manusia. Contoh, minta murahkan rezeki. Minta Allah kurniakan kita panjang usia dan istiqamah dalam ketaatan. Minta kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Minta kepada Allah agar kita dikurniakan sebuah rumah tangga yang bahagia kekal hingga ke syurga. Minta kepada Allah agar Allah berikan kita kelapangan, kesenangan, diangkat segala kesulitan. Ini semuanya kalau minta selain daripada Allah, maka musyrikun kafirun. Ya. Jadi minta kepada Allah, hendaklah tahu batasannya. Minta pada manusia juga hendaklah tahu batasannya. Sebab ada juga benda-benda yang kita tak boleh minta kepada Allah. Ya. Minta apa? Minta perkara-perkara yang dilarang.
Ya, ya Allah, aku tadi ambil dombo. Ya, ya Allah, mudah-mudahan aku kenalah sekali di dombo yang aku ambil tu. Loteri. Ya Allah, esok aku akan berjudi. Belaga ayam. Pertaruhannya 10,000. Ya Allah, harap-harap ayam aku menanglah dalam pelagaan itu. Itu haram hukum dia. Ya, mendatangkan keburukan Allah lagi. Ingat ni, ada kaedah dia. Begitu juga minta pada manusia. Diharuskan. Tapi ada minta pada manusia dilarang. Apa tadi? Yang menjadi kekhususan bagi Allah. Begitu juga minta pada manusia dalam perkara-perkara ya, permusuhan. Perkara yang haram. Minta pinjam duit kat dia. Atau bagi pinjam duit kat dia. Kita tahu dah dia nak pinjam duit kita tu untuk pergi berjudi. Haram. Tak dibenarkan. Ya, faham? Tu. Dan kita sebut syarat untuk minta pada manusia ada 4. Apa dia? Ingat. Apa syarat minta pada manusia? Yang manusia Rufaidah apa? Yang pertama, manusia tu hidup. Dia bukan mati. Faham? Dia hidup. Tak boleh minta pada orang mati. Yang kedua, dia hadir. Ada depan kita atau boleh dihubungi. Ya. Kita nak minta pada dia tu, dia ada kat kita. Atau dia boleh dihubungi. Contoh. Assalamualaikum, Man. Ya. Dah maaf, ganggu pagi-pagi. Aku ada hajat sikit ni. Nak minta bantuan pada kau, boleh tak? Apa dia? Nak minta tolong buat recommendation sikit. Aku nak buat permohonan beasiswa untuk anak ni. Minta tolong boleh tak jadi saksi? Tu. Faham? Minta bantuan. Itu dia boleh kabulkan tak? Boleh. Ya. Terserah pada dia. Mahu atau tidak. Yang ketiga apa? Dia mampu. Dia mampu berbuat. Kalau dia tak mampu, dia minta bantuan orang lain. Jadi dia orang tengah. Jadi minta pada orang tak mampu, apa yang kita dapat? Tak dapat. Yang keempat, iaitu tidak melanggar syariat. Jadi ini 4 syarat. Nak minta pada orang yang hidup. Minta pada orang hidup, hadir, mampu, tak langgar syariat. Yang dia mampu untuk menunaikannya. Man, kalau hujan tolong angkat baju Aku kerja ni balik lambat sikit. Itu syirik tak? Tak. Ini kena faham. Sebab bila langgar 4 syarat ni, maka dia terpaling, maka boleh melakukan kesyirikan. Ya, sebab menjadi kekhususan bagi Allah Ta'ala. Baik. Jadi, kembali kepada ini. Jadi dia, Nabi SAW tunjuk contoh yang ekstrim. Bersangatan lama dia di dalam musafir. Sedangkan di antara tempat yang sangat mustajab berdoa adalah dalam musafir. Ya. Dia angkat tangan. Bagus dah. Maknanya dia ingat pada Allah. Ya, dia minta langsung pada Allah. Dia tak minta pada makhluk. Ya, dia minta pada Allah. Ini tauhidnya bagus. Ya. Wahai Rabb, wahai Rabb. Tapi yang tak bagus dia di mana? Iaitu sedang makanannya haram. Ya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Minumannya pun haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia haram. Wa uziya bil haram. Ya. Tu. Dan diberi kecukupan dengan yang haram. Keperluan hidup dia semuanya haram. Yang membungkus diri dia itu semuanya haram. Jadi Nabi SAW sebut, ya. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah nak akan makbulkan doanya? Jadi salah satu syarat terkabulnya doa adalah iaitu apa? Makan, minum, pakaian, apa saja yang berkaitan dengan kepribadian kita hendaklah daripada sumber yang halal, daripada zat yang halal, dari cara yang halal. Barulah akan menghasilkan dimakbulkannya doa. Jadi sebab itu kadang-kadang kita bertanya, kenapa doa kita Allah tak makbulkan? Rupa-rupanya ada perkara haram yang kita lakukan. Ya. Ni. Tapi boleh berlaku juga orang-orang yang melakukan perbuatan yang haram dan sebagainya, doanya makbul. Tapi itu dipanggil sebagai apa? Istidraj. Iaitu Allah nak menguji dia dan tidak ada alasan lagi dapat dia tegakkan nanti di negeri akhirat. Ya, dan itu di antara bentuk Allah menjauhkan diri daripada hamba-Nya, menyebabkan dia lalai lupa, makin dia tersibukkan dengan maksiat. Tapi hadis ini menyebut tentang apa? Iaitu tentang betapa hendaklah mewajibkan diri kita, iaitu berusaha untuk mendapat rezeki yang halal. Walaupun sikit halal, lebih baik daripada banyak, tapi haram. Wahai orang-orang yang mendapatkan rezeki mereka daripada jalan yang haram. Ya, mendapat rasuah, banyak kau mendapat. Ribu-ribu, juta-juta. Ya, daripada hasil penipuan, scammer. Puluh juta duit dia. Mewah hidup dia, bergaya, kaya dan bergaya. Tapi tak lama. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah.
Barangkali di dunia kamu tupai, lompat-lompat tak pernah jatuh ke tanah, tapi di negeri akhirat kamu pasti akan menemui pembalasannya yang sangat mengerikan, iaitu dihumbankan ke dalam neraka. Jadi orang yang bermusafir doanya mustajab, tapi terhalang mustajabnya bila dia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keburukan, perkara haram. Nabi SAW menjelaskan, salatu da'awatin yustajabu lahunna la yashakka fihin. Da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi liwaladi. 3 doa yang dikabulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya, iaitu doa orang yang terzolimi, 2 doa orang musafir, ya, dan yang 3 doa orang tua untuk anaknya. Jadi ini memberikan faedah yang penting, iaitu doa ni ada syarat-syarat dia. Jadi ini kalau kita belajar dalam bab yang berkaitan dengan doa, very komprehensif. Nabi SAW menjelaskan tentang doa dan perkara-perkara yang menghalang. Dan menarik, perkataan iaitu tentang yang datang daripada Ibrahim bin Adham, rahimullah, seorang ulama pada zaman salaf. Dalam satu kisah diriwayatkan tentang Ibrahim bin Adham ini pernah berjalan-jalan di kota pasar di Basrah. Marra Ibrahim bin Adham bisukil Basrah. Pada satu ketika Ibrahim bin Adham ini berjalan-jalan di pasar di Basrah, tempat jual-jualan. Fajtama'an nasu ilaihi wa qalu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana. Kemudian orang ramai berkumpul dan menemui Ibrahim bin Adham, sebab dia orang alim, terkenal, orang mendatanginya. Lalu mereka bertanya, wahai Aba Ishaq, ini kunyah dia, Aba Ishaq atau Abu Ishaq, Ibrahim bin Adham, kami selalu berdoa, tapi tak diperkenankan doa kami. Mengapa? Malana nad'u fala yustajabu lana qala. Kenapa doa kami selalu berdoa kepada Allah tapi Allah tak terima, tak makbul. Lalu berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah, qal li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Sebab apa doa kamu tak dikabulkan? Kerana hati kamu mati. Hati mati dengan sebab 10 persoalan, 10 perkara. Ada 10 sebab kenapa doa kamu tak dimustajabkan. Al-awwal, sebab yang pertama, araftum billah fala tu'addu haqqa. Kamu kenal Allah Ta'ala, kenal Allah tu sebagai Rabb kamu, tapi kamu tidak menunaikan haknya. Tu dia. Kenal Allah tapi tak tunaikan hak Allah, bahkan bermaksiat. Wasani, yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kamu mengaku, berteriak, cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai buat majlis lagi, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Mafhum mukhalafahnya apa? Kamu ganti buat bid'ah pula. Mengaku, berteriak-teriak, kami lah yang paling cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, buat majlis itu, buat majlis ini, hebat dah. Tapi sebenarnya mereka meninggalkan sunnah Nabi SAW. Tak buat sunnah yang diperintahkan, pergi buat perkara yang ditegak. Berlaku tak zaman sekarang? Berlaku, banyak. Wasalis, yang ketiga pula, qara'tumul Quran falam ta'malu bih. Baca Quran tapi tak beramal dengannya. Ni banyak tak? Banyak. Renung pada diri kita. Kita pun sama, banyak yang kita tak buat. Baca Quran tapi kita lawan lagi, tinggalkan. Apatah lagi umat Islam jauh daripada Quran. Betul kan? Tak penulis daripada Quran. Sibuk dia baca buku falsafah itu, buku pengurusan itu, macam-macam buku dia baca. Buku dunia. Tapi buku akhirat, Quran, buka pun tidak. Sampai berabuk kitab tu. Bila buka, nanti tunggu dia mati. Itulah dia bid'ah. Yang dia larang. Yang disunahkan tak buat, yang bid'ah tu bersegera buat. Kemudian yang keempat, warrabi', akaltum ni'mallahi walam tu'addu syukraha. Kamu makan, menikmati nikmat-nikmat kurniaan Allah yang Allah bagi pada kamu, tapi kamu tidak mensyukurinya. Mengeluh kerja-kerja. Komplain aja, tak sedap, tak cukup.
Ya, macam-macam lah. Ya. Yang kelima, wal khamis, qultum, kamu kata, inna syaitanu aduwwu lakum wa wafaqtumuhu wa lam tukhalifu. Pemain mulut tu kata sedap, pemain bersemangat. Ya, syaitan tu musuh. Kamu kata syaitan tu musuh kamu, tapi kamu selalu mengikuti dia dan tidak kamu tentang ajakannya. Kamu ikut turut perintah dia. Ya. Allah larang makan yang haram, kamu lagi kuat. Nombor satu lagi, pelopor lagi, ketua lagi. Ya, si ada syarikat lagi untuk menarik harta manusia tanpa hak. Tu skema. Jadi empire perniagaan ni. Begitu juga para perasuah. Ya, ada bonus operandi dia dan sebagainya. Ya. Yang keenam, wasadis, qultum innal jannata haqqun wa lam ta'malu laha. Kamu kata syurga itu hak, tahu, yakin syurga itu ada, tetapi kamu tidak beramal untuk sampai ke syurga itu. Kamu tak buat persiapan memperbanyak amal untuk masuk syurga, sebab syarat masuk syurga adalah amal. Dengan amal itulah Allah beri rahmat, dengan rahmat itulah masuk syurga. Tak. Ya. Bergantung pada nasib, gambling. Mana ada kaedah itu? Ya. Tu. Kemudian wasabi' yang ketujuh. Qultum, kamu kata, ya, innan naru haqqun walam syahrabu minha. Kamu kata neraka itu hak, sama macam kamu kata terhadap syurga tadi. Neraka itu ada, dah ada pun sekarang. Ya. Tapi kamu tidak berusaha lari daripadanya. Malahan tindakan kamu tu menuju kepada dia pula. Tu. Ya. Kemudian yang ke-8, wasamin, qultum, kamu kata innal mauta haqqun. Ya, bahawasanya sesungguhnya mati itu adalah hak. Kamu tahu, kita tak panjang umur, akan sampai ajal, semua orang mati. Walam tasta'iddu lah, tapi kamu tak buat persiapan untuk mati. Kamu masih, ya, alpa, lalai, ya, berpora-pora hidup, ya, menghabiskan usia, ya, bersuka-suka, bersendegura, berhibur-hiburan, berseronok-seronokkan, buat maksiat. Ya, tak kira makanan halal haram, semua sapu langgar. Yang ke-9, wattasi', in tabahtum minan naumi fashtaghaltum bi uyubin nasi wa nasitum uyubakum. Ni ke-9. Kamu bangun dari tidur, bangun pagi tadi, tak berzikir kepada Allah, bangun begitu saja. Wah, buat mengeliat bagai-bagai. Ya. Pergi bilik air, gojong-gojong tengok mata, ya, terus makan. Solat apa tidak? Sampai ke siang. Ya. Kamu bangun dari tidur, tidak ingat pada Allah, tapi kamu sibuk membaca aib. Sibuk mencari aib, sibuk memperkatakan aib manusia. Sedangkan aib kesalahan kamu, kamu sendiri lupakan dan kamu tutup. Ya, sibuk. Istilahnya apa? Sibuk jaga tepi kain orang. Ya. Untuk apa? Untuk tujuan keburukan, mendedahkan aib, gosip, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Yang terakhir, wal ashir, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kamu menghantar kawan-kawan kamu yang meninggal dunia. Ke mana? Ke kuburan. Dan kamu memasukkannya ke dalam kubur. Tapi kamu tidak mengambil perhatian untuk dirimu akan peristiwa itu. Masya Allah, luar biasa ni. Ya, hasil perundungan yang tajam daripada seorang ulama tabi'in, Ibrahim bin Adham. 10 perkara. Dan 10 perkara ini datang daripada syariat menjelaskannya. Ya, kenal Allah tapi tak nak beribadah kepada Allah. Ya, kalau bersyarah hebat, cakap, luar biasa. Tapi solat pun tidak. Jadi, hadis ini memberikan kaedah yang sangat agung. Hendaklah kita memastikan bahawa apa saja yang kita buat, baik rezeki dan apa saja hendaklah yang diistilahkan sebagai baik, ya, halal. Jika tidak, la yuqbalu illa tayyiban. Jika tidak, Allah tak akan terima kecuali yang baik. Ya, yang baik itu adalah tidak diterima dalam arti tidak dapat pahala dan ganjaran. Tapi kewajipan tetap gugur. Itu dalam jurusan perbuatan. Contohnya solat. Orang yang solat ada perkara yang menggugurkan. Allah tak terima. Bukan tak terima, ya, bukan tak sah solat. Solat dia sah tapi tak diterima di sisi Allah. Tak dapat ganjaran apa-apa, rugi letih saja. Apa sebabnya? Contoh,
Dalam hadis disebut, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam yuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, tuk bomoh, pawang, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka solatnya tidak diterima selama 40 malam. Ni, ramai tak orang pergi jumpa bomoh, dukun? Larangan, tak boleh. Sebab mereka menggunakan kaedah-kaedah kesyirikan, bersahabat dengan jin, syaitan paling ekstrim. Ya. Maka solat dia tak diterima. Dia ahli solat, pergi jumpa. Padahal dia patut jumpa siapa? Yang practitioner yang sesuai syariat. Doktor ataupun uyah yang menggunakan kaedah-kaedah Islam. Doa-doa, zikir-zikir yang sabit daripada Nabi SAW. Ya. Itu. Tapi pergi jumpa bomoh. Serapah itu, serapah ini. Ya. Bagi mentera itu, petua ini, pantang larang itu, pantang larang ini. Maka tak diterima. Solat dia sah, tapi Allah tak terima pahalanya. Itu maksud, iaitu ya, tak diterima satu amalan. Yang kedua, tidak diterima dalam erti tak sah, batal. Ya. Sebagaimana tentang solat juga. La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima solat seseorang dari kamu jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, jadi ini adalah beberapa definisi. Masya-Allah. Jadi hendaklah kita berusaha untuk memastikan rezeki kurniaan Allah kepada kita adalah datang daripada yang halal, yang baik, ya, dari sumbernya yang baik, yang halal, yang jelas, dan cara penyediaannya juga adalah yang halal, yang baik, yang suci, yang thayyib. Sekiranya tidak, maka kita khawatir akan menjadikan pribadi kita, ya, pribadi yang jauh daripada Allah, pribadi yang dihiasi dengan akhlak yang buruk, ya, akhirnya mengakibatkan kerugian kita nanti di negeri akhirat. Jadi baik dan halal, ya, adalah sangat berkait erat dengan pembentukan pribadi. Ya, bukan hanya membentuk fizikal kita. Ya, badan sihat secara zahir nampak makan, ya, makanan tu, ya, membentuk tubuh badan dia, tapi tak membentuk rohaninya. Tak membentuk kepribadian yang berakhlak sesuai dengan syariat. Yang tak membentuk kedekatannya dengan Allah. Tidak menjadikan dirinya seorang yang bertakwa. Sebab itu jalan untuk menjadi insan yang bertakwa, langkah pertama adalah pastikan dia yang mengambil, mendapatkan, memperolehi, ya, sumber yang menghidupkan dia, makan minum dia itu, memberikan dia tenaga dan seumpamanya, iaitu wajib dipastikan daripada hal yang haram dan hendaklah dia dijauhi daripada perkara yang syubhat, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang ke-6. Jadi tagline seorang Muslim adalah, ya, halalan tayyiban. Tu. Halalan tayyiban, ya, mubarakan fi. Maka ada keberkatan padanya. Ya, wallahu alam. Itulah di antara beberapa faedah yang sangat penting yang kita ambil daripada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke-6, iaitu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibun. Itulah syaratnya. Allah Taala itu dia Maha baik dan dia tak akan menerima sesuatu yang tidak baik. Maka Allah akan terima yang baik. Yang baik itu mengikut definisi neraca yang telah ditetapkan dalam syariat, iaitu apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan apa yang disebut, diperincikan, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Maka hendaklah kita teliti dalam bab ini. Jangan asal makan, ya, jangan asal bekerja, jangan asal berbuat, jangan asal berpakaian, jangan asal berpenampilan, jangan asal bersikap, jangan asal berfikir, jangan asal berbuat. Semuanya hendaklah dipastikan thayyib. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sentiasa berjalan di atas syariat Allah, mematuhi perintah Allah. Kerana semua perintah-perintah Allah itu, ya, sama ada yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, sebagai seorang hamba, ya, yang diwajibkan untuk melaksanakannya. Ya, jadi ingat, apa saja perintah Allah, ya, semuanya mendatangkan kebaikan. Tengok betapa sempurnanya Islam sehingga mengatur kita dalam bab makan dan minum. Ya, bukan hanya halal tapi mesti baik. Makanan itu baik. Ya. Contoh ayam, daging ayam itu baik, halal. Tapi cara penyediaan daging ayam itu dimasak dan sebagainya mesti bersih. Hygienik. Ya. Bukan basuh ayam itu di dalam tandas yang kotor. Ya, diletakkan di atas tanah, lantai yang kotor.
Ya, kemudian basuh lebih kurang di dalam bekas yang kotor. Ya, yang dah berkulat dah. Ya, kuali minyaknya dia dah pekat dah. Ya, dah berkeladak minyaknya. Ya, atau ya penyediaannya ya di meja makan yang kotor, penuh dengan lalat dan seumpamanya, atau penampilan orang yang menyediakan makanan itu kotor. Ya, pakai baju daripada dapur pergi hidang makanan pada pelanggan. Ya, dengan penampilan tak mandi dan sebagainya. Itu kan semua memberi kesan. Jadi sebab itu, ya, hendaklah kita memastikan semuanya comply dengan syariat. Jadi hendaklah orang yang mengusahakan, ya, khususnya kedai makan dan sebagainya, ikut cara, ya, penyediaan gaya hotel. Walaupun kita kedai makan, kedai biasa, gaya hotel bersih, kemas. Bukan setakat itu saja penampilan, perlayanan juga world class. Ya, Masya Allah, datang kepada pelanggan, Assalamualaikum tuan, boleh saya bantu, cik nak order apa? Ini menunya. Explain lagi, Masya Allah, ini masakan begini-begini. Okey, saya bagi masa pada tuan 2 minit untuk pembelian. InsyaAllah nanti kalau tuan dah bersedia, panggil saya akan datang segera, insyaAllah. Mumtaz, betul kan? Bila dah dihidangkan makanan, selamat, ya, menjamu selera, mudah-mudahan berberkah. Mumtaz. Setelah selesai menghidangkan makanan, dah makan, orang tu bangun, terima kasih tuan kerana ya datang ke restoran kami. Ya, jika ada apa perkara yang kurang, sila maklumkan pada kami untuk kami buat penambahbaikan. Ya, semoga tuan diberkati oleh Allah, panjang umur, panjang usia, berberkah. Ya, ada masa datang lagi. Mumtaz. Macam tu. Dia cakap apa pun tidak, masam aja. Ya, sawo pelam aja. Dapat duit bayar pun sawo pelam juga di kaunter. Ini sedih. Sebab apa? Tak melakukan yang terbaik, tak faham tentang hadis ini. Semoga Allah berikan kita kefahaman, dan utamanya adalah Allah berikan kita dimudahkan untuk mengamalkannya dan istiqomah di atasnya serta mengajak orang kepadanya. Wallahu alam. Segala kebaikan semuanya kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah Taala menghimpunkan kita kesemuanya nanti, ya, di dalam tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik tidak ada bandingannya, yaitu memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Dapat bersama dengan pengarang kita ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasih, ya, kecintaan, rasul, pilihan, teladan yang kita sedang ambil wasiat daripadanya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi hadir bersama kita, tapi ilmunya, wasiatnya tetap bersama kita di sepanjang zaman. Dan beruntunglah orang-orang yang sentiasa berjalan dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.